melabur mana satu ni? Kau kenapa ni? Gigil sejuk ke? Oh tak, aku nak melabur tapi apa? Bukan kau dah pergi banyak kelas ke? Memanglah, tapi aku tak tahu nak melabur saham apa. Aku tak faham. Lah, kau tak faham ke? Tak apa. Jom kita tengok sama-sama. Berpuluh kelas pergi pun masih takut nak mula melabur? Jangan takut. Sekarang ni semua dah mudah tau. Untuk 15 minit seterusnya, tolong jangan alihkan siaran anda. Saya Daniel Lim Dan saya Alif Mazli. Kami jurulatih kewangan profesional yang bertauliah dan anda sedang menonton Bijak Labur. Kami ada hadiah untuk diberikan tapi anda kena tunggu sehingga ke akhir rancangan. Ini adalah platform FinEduTech yang menggabungkan aspek pendidikan dan teknologi aplikasi analisa saham yang unik. Mudahnya melabur saham tanpa guna carta teknikal. Bijak, mudah dan pantas. Ini Bijak Labur. Alif, diam tak diam, kita dah masuk ke minggu ketiga untuk Bijak Labur. Ya Daniel, dan saya harap para pelabur bijak yang sedang menonton dapat banyak ilmu dari perkongsian tentang saham. Untuk episod kali ini, kami nak berkongsi dengan anda bagaimana caranya untuk memulakan pelaburan saham. Adakah anda sedar betapa besarnya impak daripada krisis COVID-19 yang telah melanda dunia sejak 2019 sehingga sekarang? Dan Alif, kita bukan cerita impaknya pada negara kita saja, tetapi seluruh dunia merasakan kesannya. Berjuta kematian dicatatkan seluruh dunia. Begitu juga dengan peratusan kehilangan kerja terus meningkat setiap hari. Ya Daniel, siapa sangka pandemik ini telah mengubah lanskap dunia perniagaan bukan saja di Malaysia tapi satu dunia yang terkesan. Ini menyebabkan banyak syarikat beralih ke model perniagaan digital dengan lebih cepat. Ya, memang betul pun. Dan saya menjangkakan sebahagian besar perubahan ini akan bertahan lama dan syarikat-syarikat sudah membuat pelaburan seperti itu. Cuma mereka perlulah memastikan ia bertahan. Sebenarnya, waktu sekarang ni lebih banyak aliran dana-dana masuk untuk inisiatif teknologi digital yang semakin meningkat. Dan Alif, kalau kita lihat juga sekarang ini, sektor perkhidmatan digital dan IT memerlukan perhatian yang lebih serius kerana orang ramai sudah selesa untuk berbelanja secara dalam online. Ya, betul. Dan sebagai seorang pelabur, kita perlulah bersikap oportunis, perlu bijak dan pangkas untuk mengambil peluang lagi-lagi dalam keadaan sekarang ni. Nak tahu apakah asas untuk memulakan pelaburan? Kita jumpa selepas ni. Jangan lupa layari laman sesawang kami www.bijaklabur.com untuk maklumat lanjut berkenaan kelas dan latihan dan ikuti kami di Facebook, TikTok dan YouTube Bisyariah. Jumpa lagi. Kita dapat lihat bagaimana COVID-19 telah mendorong atau push factor kepada syarikat dalam mengatasi cabaran-cabaran perniagaan menerusi teknologi. Dan perkembangan ini telah mengubah landscape perniagaan selama-lamanya. Penggunaan digital telah mengalami lonjakan kuantum di kedua-dua peringkat organisasi dan juga industri. Malah, kerajaan juga menggalakkan pendigitalan dan teknologi 5G menerusi peruntukan yang diumumkan dalam bajet 2022 baru-baru ini. Para pengguna pula telah bergerak secara dramatik ke arah saluran dalam talian dan syarikat serta industri telah bertindak balas secara berperingkat. Jadi begitu juga dengan dunia pelaburan. Dengan wujudnya teknologi kecerdasan buatan ataupun AI, kini pelabur saham dapat ketahui data terperinci mengenai faktor potensi risiko laporan kewangan sesebuah syarikat dengan begitu mudah dan pantas. Ia seolah-olah seperti mempunyai seseorang pembantu kewangan yang dapat membantu pelabur untuk memberitahu maklumat penting area-area yang syarikat perlu baiki. Apatah lagi dengan bantuan teknologi, pelabur dapat mengetahui berapa banyak pegangan saham yang dimiliki oleh pelabur-pelabur besar, pihak pengurusan serta institusi-institusi dan juga dana pelaburan. Selain daripada itu, pelabur juga dapat kenal pasti pesaing-pesaing sesuatu syarikat dalam industri yang sama. Jadi sedikit sebanyak, kemudahan data seperti ini dapat membantu para pelabur untuk buat perbandingan dalam membuat keputusan terbaik sebelum mula melabur saham. Nampak tak bagaimana teknologi digital dapat membantu pelabur saham masa kini dengan aliran sumber maklumat yang telus, boleh dicapai dengan mudah dan pantas. Setiap syarikat dia mempunyai status kewangan yang berbeza berdasarkan model perniagaan mereka. Tetapi yang pasti,
syarikat yang menjaga keadaan kewangan mereka berpotensi untuk pergi lebih jauh serta dapat menyelahkan kemapanan syarikat untuk tempoh yang lebih lama. Inilah ciri-ciri kewangan yang sepatutnya pelabur tekankan. Bayangkan sebuah syarikat yang mempunyai jualan yang konsisten dengan pengurusan yang cekap dan efisien. Jualan tersebut dapat diterjemahkan kepada peringkat aliran tunai bebas yang berkembang. Maknanya, syarikat ada duit lebih untuk menambah aset syarikat. Tambahan pula, syarikat yang mempunyai pengurusan hutang yang baik tak perlu nak tanggung kos hutang yang tinggi. Sedikit sebanyak dapat pelihara keuntungan yang lebih baik. Macam mana? Boleh faham kan? Anda teringin tak nak jadi pemilik syarikat ni? Kalau ya, anda perlukan akaun CDS. Akaun CDS ni tujuannya adalah untuk jual, beli saham. Untuk memulakan pelaburan di pasaran saham, anda boleh ikut 2 langkah mudah ni. Yang pertama, pilih dan buka akaun pelaburan dan CDS. Dan kedua, tetapkan anggaran untuk pelaburan saham anda. Pelabur baru sering mempunyai 2 soalan dalam proses ni, Daniel. Dan untuk tahu lebih lanjut, jom kita tengok ni. Ini soalan yang simple, tapi sebenarnya agak sukar untuk memberi jawapan yang tepat. Okey, sebagai permulaan, tidak ada penanda ukur untuk menentukan modal minimum yang diperlukan. Bermula ikut kemampuan kita. Jadi pelabur seharusnya melakukan perancangan rapi untuk menyediakan modal yang mencukupi untuk mencapai sasaran pulangan masing-masing. Juga saya ingin ingatkan pelabur semua, pelabur juga digalakkan untuk mempelbagaikan portfolio pelaburan mereka agar dapat mengurangkan jenis-jenis risiko termasuk risiko pasaran. Sebelum pelabur baru memilih antara akaun tunai atau margin, seharusnya kita memahami fungsi dan perincian kedua-dua jenis akaun tersebut. Untuk mula melabur, kita perlu ada CDS account dan juga trading account atau akaun dagangan dengan mana-mana broker. Okay. Boleh buka dengan mana-mana broker termasuklah CGS CIMB, dan proses ini boleh dilakukan secara online dan amat mudah. Untuk akaun tunai, semua transaksi beli saham perlu dibuat menggunakan baki tunai yang ada di dalam akaun. Pelabur boleh depositkan wang tunai ke dalam akaun dagangan atau menjual saham yang ada di dalam akaun untuk tujuan membuat penjelasan beli saham tersebut. Berbeza dengan akaun margin, di mana akaun margin membenarkan pelabur untuk membuat pinjaman berdasarkan nilai cagaran yang disediakan untuk tujuan membeli saham. Jadi pelabur juga harus sentiasa mengekalkan nisbah margin yang ditentukan sebelum diberi notis panggilan margin. Ini bahaya, di mana deposit tunai atau security perlu dibuat untuk mengekalkan nisbah margin yang sihat. Jadi ini mungkin lebih sesuai untuk pelabur yang sudah berpengalaman. Untuk pelabur baru, saya mencadangkan akaun tunai untuk mula berdagang, dan broker-broker termasuk kami selalunya menawarkan akaun tunai dengan kadar pembrokeran yang amat rendah. Contohnya untuk CGS CIMB, charge-nya ialah RM8 atau 0.08% sahaja. Dan yang penting, pelaburan anda hanyalah mengikut jumlah tunai yang anda laburkan. Jadi ini dapat mengelakkan daripada anda berdagang lebih dari kemampuan anda. Berapa banyak kos yang terlibat dalam belian dan jualan sesuatu saham? Bergantung kepada pasaran sebenarnya. Untuk pasaran di Malaysia, terdapat charge transaksi yang harus dipertimbangkan. Pertama, charge pembrokeran ataupun brokerage charge. Sebagai contoh, untuk akaun tunai, ini hanyalah contoh ya, 0.08% untuk transaksi online. Lepas itu kita ada kedua, duty saham atau stamp duty. Ketiga, fee penjelasan atau clearing fee. Jumlahnya hanyalah 0.03%. Jadi jumlah kos itu adalah masih rendah. Kos yang dikenakan tidak sama sekali menjadi penghalang untuk pelabur-pelabur baru mendapat keuntungan di bursa saham. Ini kerana kos-kos terlibat adalah amat kecil dari segi peratusannya ke atas jumlah pelaburan anda. Charge pembrokeran yang kami tawarkan adalah antara yang terendah di pasaran. Oleh itu kami yakin pelabur baru berpeluang untuk mendapat keuntungan
di bursa saham. Langkah pertama, setelah anda menilai modal dan juga membuat perancangan mengenai maklumat pelaburan anda adalah membuka akaun trading atau akaun pelaburan dengan mana-mana broker dan juga membuka CDS account. Ini dua akaun ni amat penting untuk anda memulakan pelaburan anda. Jadi trading account ni bila sudah dibuka, anda boleh depositkan duit atau modal anda, dan bila anda sudah bersedia untuk membeli dan melakukan transaksi, saham-saham yang anda beli akan dimasukkan ke dalam CDS account anda. So, mudah saja kan? Ingat, nak labur saham kena ada mentor untuk elakkan banyak kerugian, dan untuk dapatkan penjelasan yang lebih baik, anda boleh ke www.bijaklabur.com. Ikuti juga kami di Facebook, TikTok dan YouTube V Syariah. Ini adalah platform FinEduTech yang menggabungkan aspek pendidikan dan teknologi aplikasi analisa saham yang unik. Mudahnya melabur saham tanpa guna carta teknikal. Bijak, mudah dan pantas. Ini Bijak Labur. Jumpa lagi. Bye.